Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Pandai Pun Anjong Bistari. Dan untuk minggu ini, Anjong Bistari akan bersiaran di Komuniti 1 Malaysia, Mukim Ulu Lepah di Kuantan, Pahang. Dan sekarang ini, saya telah pun berada di Felda Lepah Hilir 1. Jadi macam biasalah, kalau saya berada di mana-mana Komuniti 1 Malaysia, ada salah seorang penduduk kampung yang akan menemani saya sepanjang saya di sini. Dan sekarang ini saya ingin mencarilah Kokok ada yang berminat ke kan? Dekat belakang tu ada orang jual nasi lemak. Jom kita tanya, Kokok ada yang berminat kan? Jom. Menarik minggu ini, aktiviti sukan motocross menjadi kegilaan remaja di Ulu Lepah. Mini Museum Encik Arif menyimpan pelbagai barangan antik yang tidak ternilai. Tanaman bunga melur tingkat pendapatan Encik Logis Warren. Dan berhibur dengan persembahan kugiran dan kebudayaan kanak-kanak tadika. Komuniti 1 Malaysia Mukim Ulu Lepah berkeluasan 84,378.5 hektar persegi ini ditubuhkan pada 18 Ogos 2007 dan dipengerusikan oleh Ahmad Faizul Rahimi bin Abu Ishaq. Jumlah penduduk seramai 13,707 orang. Majoriti penduduknya bekerja sebagai peneroka. Komuniti 1 Malaysia Mukim Ulu Lepah telah ditubuhkan pada tahun 2002 dan pada masa itu diberi nama K3P. Tapi pada penghujung tahun 2010 telah ditukar kepada Komuniti 1 Malaysia Mukim Ulu Lepah. Dan antara pengusaha-pengusaha yang ada di dalam Komuniti Bistari 1 Malaysia Mukim Ulu Lepah adalah pengusaha burung walet, pengusaha rotan, ikan salai, ikan perkasam. Itu antaranya. Ya, kalau ikut sebelum tertubuhnya Komuniti 1 Malaysia ni, kawasan komuniti adalah tertumpu kepada Felda sahaja. Dan apabila Komuniti 1 Malaysia ni wujud melibatkan mukim, dia akan lebih luas dan melibat Felda dan kampung tradisional. Assalamualaikum. Salam. Fazli. Kenal ke? Alah, malu saya bang kenal saya. Ni nak cakap sikit ni. Komuniti 1 Malaysia Mukim Ulu Lepah betul. Sebab jadi lokasi pilihan untuk Anjong Bistari minggu ni. Tanyalah macam tu. Itulah tanya-tanya apa bang. Saya sebenarnya nak cari salah seorang penduduk kampung ni bang. Yang apa kata orang tu tunjuk saya jalan-jalan dekat sini. Boleh bang? Abang boleh? Kalau saya rasanya tak dan rasanya. Alamak, bagi dan lah bang. Macam ni lah. Kalau tu saya cuba ni lah. Anak saya. Okey anak. Oh, ni anak. Assalamualaikum. Salam. Ayah, betul ayah? Nama siapa ni? Nur Afika. Nur Afika. Nak panggil apa? Fika je. Fika. Ni usia berapa ni? 16. Ini form 4. Tak apa ni teman saya ni. Tak apa, time cuti. Oh, cuti. Jadi ni abang bolehlah saya ni bawa dia ni. Boleh tak. Jadi apa-apa nanti abang cari lah. Abang tahu kan kampung ni kan. Tak bawa lari mana bang. Okey bang. Terima kasih banyak bang. Okey, dekat jom dekat. Tugas mencari pelakon pembantu saya di kampung ini dah selesai. Jadi mula-mula Fika kata nak bawa saya ke tanaman bunga melur milik salah seorang penduduk yang berketurunan India. Bagus. Fazli, kalau Fazli nak tahu, dekat sini bukan orang Melayu saja yang mengusahakan ekonomi dia. Kat sini malah orang India pun ada. Oh, orang India pun ada. Oh, baguslah macam satu Malaysia, kan? Orang Cina ada? Ada. Oh, Cina pun ada lah. Tapi yang untuk fokus hari ni orang India lah. Yep. Jadi yang orang India ni dia usahakan apa? Orang India ni mengusahakan bunga melur. Oh, bunga melur. Jadi nak tanya Fika lah. Apa kegunaan bunga melur dekat sini? Saya tak pasti kegunaan bunga melur ni. Kita perlu tanya pengusaha dia lah. Oh, ya ke? Yang saya tahu yang perempuan tu yang dia letak dekat rambut tu. Itu perhiasan wanita. Perhiasan kan? Tak pakai? Tak apa. Tak pakai, kita pakai. Kita ke awak? Awak seorang lah? Ya. Selamat pagi. Selamat pagi bang.
Saya Fazli. Ya. Nama siapa ni? Loges Waran. Loges Waran. Cik Loges lah. Ya. Jadi Fika ni cakap Cik Loges ni ada buat bunga melo. Ya je. Mai tengok bunga melo ni. Jadi selain daripada perhiasan untuk kaum wanita kan, kegunaan bunga melo ni untuk apa sebenarnya? Untuk sembahyang. Untuk orang India punya untuk orang upacara India. keagamaan lah. Agamaan. Macam meninggal pun guna ni. Oh iya ke? Untuk perkahwinan guna ni. Cik Loges, dekat sini ada berapa pokok ni? Kat sini ada 2000 pokok. 2000 pokok Lebih mau. Oh, lebih? Oh. Dan dekat sini ada pekerja ke atau macam mana? Ni semua ahli keluarga saya ni. Oh, keluarga lah. Keluarga Ni je. kira macam perusahaan keluarga lah. Jadi yang kalau kita nak kutip ni, bunga ke ataupun dia punya pucuk ke apa macam Kita nak kena kutip yang benda macam ni je. Oh, yang macam ni. Yang Benda ni ada semalam punya. Oh, dia kena macam ni lah. Macam ni. Jadi untuk pasaran bunga melo ni ke mana? Kat Bandar Kuantan je. Oh, Bandar Kuantan. Cukup tak Kat sekarang ni? Kuil. Sekarang ni macam mana? Kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Ikut musim lah orang. Oh, dia ada musim. Musim macam mana tu? Kalau musim hujan memang kita tak ada bunga langsung. Oh, ya ke? Macam musim panas boleh kita siram. Kalau musim hujan kita tak boleh buat benda lah. Tak boleh buat benda lah. Susah ke untuk jaga pokok melo ni? Susah juga. Susah macam mana tu? Serangga banyak Oh, serangga. Jadi macam mana cara Perosak, untuk atasi masalah perosak? Racun je. Oh, racun lah. Untuk racun lah. Kita kena racun benda ni. Macam seminggu 2 kali kita kena racun. Jadi kepada siapa yang nak bunga melo ni, dia orang kena datang sini ataupun ada buka kedai Dia telefon kita, dia telefon kita je lah. Cik Loges hantar? Oh, hantar. ada hantar Jelah kita pergi belakang, kita tengok pokok ni. Kalau anda semua nak tahu, pengusaha tanaman bunga melo ini muda lagi tahu. Baru berusia 24 tahun, dah pandai menanam bunga melo untuk menambahkan pendapatan keluarganya. Memang susah sekarang ini nak tengok budak-budak remaja sekarang yang pandai berkebun. Loges Waran anak lelaki Manapan telah 5 tahun mengusahakan tanaman bunga melo ini dan beliau satu-satunya penduduk di Mukim Ulu Lepak ini yang menanam bunga melo. Memulakan modal awal sebanyak RM30,000, Loges memanfaatkan tanah seluas 1 ekar ini untuk menanam bunga melo yang dipasarkan di kebanyakan kuil-kuil pasar-pasar sekitar Bandar Kuantan. Kebanyakan penganut Hindu akan memberi kalungan bunga melo sebagai tanda pemberian dan pengorbanan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Di sesetengah negara di dunia, haruman bunga melur ini dijadikan dan dicampur untuk bahan minuman. Contohnya di China, bunga melur disatukan untuk dijadikan teh herba. Bagi masyarakat India, terutamanya wanita dan gadis, penggunaan bunga melur ini diselitkan di bahagian sanggul rambut sebagai perhiasan kepala pada upacara dan majlis tertentu. Dari tanaman bunga melo, Fika ingin membawa saya untuk melihat homestay ataupun inap desa yang terletak di Felda Lepah Hilir 2. Sampai-sampai saja di sini, terkejut saya kerana saya disambut oleh kumpulan gendang silat Puspa Kencana Lepah Hilir 2 yang mempunyai 8 orang ahli ini. Walaupun kumpulan ini rata-rata ahlinya berusia 50-an, namun persembahan yang dimainkan tetap bertenaga seperti persembahan silat yang anda sedang saksikan ini. Selesai menyaksikan persembahan tadi, saya terus dibawa oleh Puan Jamaah binti Muhammad untuk melihat sendiri rumahnya yang dijadikan sebagai inap desa 5 tahun dahulu. Oh, makcik, saya tengok rumah ni besar juga makcik Taklah besar sangat. Ada berapa bilik ni? Ini ada 4 bilik. Ada 4 bilik. Jadi kalau siapa nak menginap kat sini, ada berapa bilik yang diperlukan? 2 lah. Tadi saya masuk tadi ada kumpulan gendang. Ya. Jadi kalau siapa yang nak menginap kat sini memang dihiburkan dengan persembahan gendang ke apa? Dia tidak kalau acara yang tertentu yang majlis besar-besaran baru dijemputlah gendang silat ni. Kalau misal kata ada rombongan besar-besar adalah. Jadi mungkin ada aktiviti lain ke kepada siapa yang nak menginap kat sini? Ada. Apa antara aktiviti? Acara pertamanya diorang pergi ke ladang sawit kan, ke sungai, ke ladang pisang. Siapa yang bawa tu? Makcik bawa ke? Siapa bawa? Tak, kita punya kumpulan homestay ni bersama-sama lah. Bersama-sama lah. Di Felda Lepah Hilir 2 ini terdapat 25 buah inap desa yang disediakan untuk anda yang ingin menginap di sini dengan bayaran hanya RM60 semalam. Ulama, murah tu.
Saya difahamkan kalau anda semua duduk di sini, anda boleh buat macam rumah anda sendiri. Nak masak sendiri pun boleh, tak ada hal punyalah. Kalau anda tak nak masak pun tak apa, puan jamaah boleh masakkan untuk anda dengan bayaran cuma RM5 sahaja untuk satu kali makan. Kepada anda yang berminat untuk tinggal di inap desa ini, boleh menghubungi di talian 019 9655 731 atau 09 549 6353. Siapa kat sini yang suka makan ayam? Saya percaya anda semua suka makan ayam kan? Termasuklah saya. Tapi anda suka makan ayam kampung ke ayam daging? Tepuk dada, tanyalah selera. Memang kelemahan ayam kampung adalah pembesarannya yang memakan masa. Tetapi kebaikan dan khasiatnya, tiada tandingan. Disebabkan itulah Encik Rashid memilih untuk menternak ayam kampung di Kampung Paya Rambutan. Pakcik, ada berapa ekor pakcik ayam kat sini? Dia lebih kurang semua dalam 300 ekor lah yang besar ni. Oh, semua 300 ekor 300 ekor. Jadi kalau dari segi sistem jualan pakcik, jual siap sembelih ataupun jual macam ni? Kita jual semua siap proses. Oh, siap proses sekali Siap proses. dengan sembelih semualah. Semua sembelih sekali. Dengan buang kulit, buang ni, bulu semualah. Semua sekali. Jadi berapa harga sekilo ni ayam kampung ni? Kita jual ada 3 peringkat lah. Kalau peringkat kedai ni kita jual dengan harga RM10 sekilo. Kalau peringkat orang kampung ni cara roncik ni kita jual 12. Kalau peringkat kenduri pula kita jual dengan harga 9. Kita ada promote sikit untuk kenduri. Kita ada bagi. Yalah, kalau kenduri dia banyak ekor yang dibeli kan. Ada banyak. Jadi kita kurang sikit harga dengan RM9 kita bagi sekilo. Jadi macam mana permintaan ayam kampung sekarang ni? Mencukupi tak? Sekarang ni bagi saya lah tak cukup ni. Tak cukup Tak cukup permintaan. Sebab orang lebih suka makan ayam kampung? Lebih suka. Kenapa orang suka makan ayam kampung ni? Mungkin ada perbezaan dengan ayam-ayam lain ke? Memang ada perbezaan lah. Apa antara khasiat dia ke apa? Khasiat ayam kampung ni lebih, orang kata protein dia lebih tinggi pada ayam daging ni. Ayam daging? Ayam daging. Memulakan modal awal sebanyak RM3,000 dengan membeli baka anak dan membuat reban, Encik Rashid dibantu oleh 2 orang anaknya mengusahakan ternakan di tanah sendiri seluas 2.9 ekar ini. Encik Rashid menggunakan 3 reban ayam dan 3 kawasan pagar untuk ayam kampungnya yang diternak melalui kaedah lepas atau free range kerana ia lebih tahan lasak dan membesar secara semula jadi. Dengan itu, ayam-ayam kampung ini dapat menyerap segala nutrisi yang perlu untuk pembesaran yang sihat dan kesannya dapat memberikan ayam-ayam ini tumbesaran yang sihat, kurang berlemak dan bebas bahan kimia. Berat maksimum seekor ayam boleh mencapai hingga 2.2 kilogram dan yang kecil 1.8 kilogram. Keuntungan bersih yang Encik Rashid perolehi daripada penjualan ayam kampung ini ialah RM10 untuk seekor ayam dan sebulan sebanyak 200 ekor ayam boleh terjual. Jadi anda semua bayangkanlah berapa keuntungan Encik Rashid. Kaya. Di Kampung Paya Rambutan dalam Mukim Ulu Lepar ini, ada seorang usaha wanita yang mengusahakan perniagaan ikan pekasam. Beliau menjalankan perniagaan di bengkelnya sejak tahun 2005 lagi. Berkat usaha dan kesungguhannya, pihak Risda dan Jabatan Pertanian menghulurkan banyak bantuan dari segi mendirikan bengkel, peralatan serta khidmat nasihat dari segi pemasaran. Ikan-ikan yang dijadikan pekasam ini semestinya ikan sungai, antaranya ialah ikan lampam, kerai, tenggalai dan kaloi. Jadi jika anda ingin mencuba ikan pekasam Puan Rahmah, bolehlah berkunjung ke Kampung Paya Rambutan ini. Kalau tadi kita dah tengok ikan pekasam kan? Kali ini kita tengok pula perusahaan ikan salai yang diusahakan Puan Siti Hawa Mat Adam 53 tahun bagi meningkatkan ekonomi rakyat di Komuniti 1 Malaysia Mukim Ulu Lepar. Beliau menjalankan perniagaan ini bersama anak-anaknya.
Beliau memulakan perniagaan ini 5 tahun lalu disebabkan lambakan ikan air tawar yang banyak. Beliau tidak menoleh ke belakang lagi dan terus mengusahakan ikan salai. Pasaran ikan salai Puan Siti Hawa ini ialah di sekitar Pahang, dari Kuantan sampailah ke Raub dan Kuala Lipis. Dan kata Puan Siti Hawa lagi, kalau ada majlis-majlis kenduri kahwin, ikan salainya menjadi santapan utama di majlis-majlis kenduri kahwin di sekitar Bukit Betong. Anda semua mesti nak tahu harganya kan? Ikan salai ini dijual RM20 sekilogram. Untuk tempahan hubungi Puan Siti Hawa di talian 017 926 3095. Di komuniti 1 Malaysia Mukim Ulu Lepar ini ada juga yang menternak burung puyuh. Encik Sarijan bin Ali, 59 tahun, baru sahaja memulakan ternakan ini atas dorongan pengurus Felda. Menambahkan lagi semangat beliau untuk menternak burung puyuh ialah kurangnya burung puyuh di pasaran sekitar Kuantan. Encik Sarijan mengusahakan ternakan ini dengan dibantu oleh isteri dan 2 orang anaknya. Sebanyak 5,500 ekor burung puyuh diternak di sini dengan modal awal sebanyak lebih RM14,000 dengan kos untuk membuat reban, membeli anak puyuh, ubat dan makanan. Makanan untuk puyuh daging ini dicampur dengan vitamin bagi menjaga pembesaran dan kesihatan puyuh. Khasiat burung puyuh kalau anda semua nak tahu lebih tinggi daripada ayam tau, iaitu burung puyuh lebih menambahkan protein dalam badan kita. Encik Sarijan menjual puyuh-puyuhnya dengan harga RM13 sekilogram dengan pakej siap proses. Sekilo puyuh bersamaan antara 5 atau 6 ekor bergantung kepada saiz. Sebarang tempahan hubungi Encik Sarijan di talian 014 824 8573. Selepas melihat penternakan burung puyuh, Fika membawa saya untuk pergi ke rumah Encik Abdul Arif. Apa yang menariknya rumah Encik Abdul Arif ni? Kalau dilihat dari jauh, nampak macam rumah biasa je. Tapi apabila kaki saya melangkah masuk ke dalam rumah ini, alangkah terkejutnya saya melihat keadaan dalam rumah Encik Abdul Arif yang sudah seperti mini muzium ini. Encik Abdul Arif memulakan hobi secara suka-suka pada tahun 1995 sampai ke hari ini. Kalau anda semua nak tahu, beliau telah mengumpul lebih 600 barangan antik yang beliau beli merata tempat. Kalau Fazli nak tahu, Pak Cik Arif juga ada mengumpul spek ribbon. Itulah ribbon kat depan mata saya ni. Ada berapa banyak ni? 20. 20 ni cermin mata ni. Lebih 20. Lebih 20. Ya. Yang ni spek mata ni apa tahun bila pula ni? Ini tahun 70-an. 70-an? Ya. Lama. Sigak Handsome. Macam pakcik muda-muda dulu lah. Ya. Ni Masih solo lagi ke? saya solo lagi. Pakcik solo. Okey pakcik ni. Ni apa nama, macam mana pakcik boleh dapat ni spek ribbon ni? Cerita dia macam mana? Dia minat lah. Minat? Saya pengumpul barang-barang US. Pengumpul barang US. Barang-barang luar negara lah. Brand-brand luar negara. Dapat dari mana tu? Pergi US ataupun memang beli kat sini? Malaysia lah tempatan. Di sekitar Pahang lah. Tak faham. Jadi macam spek ni, value dia sekarang berapa ni kalau orang nak belilah yang saya pakai ni? Ini 1,000 lebih. 1,000 lebih? Ya. Pakcik tak jual lah? Tak. Yang bunyi datang di sini Ya. Boleh kuat sikit? Boleh. Ini tahun berapa punya recorder ni? Ini 70-an. 70-an. Dapat daripada mana tu? Ini daripada Sungai Lembing. Sungai Lembing. Ya. Ini sejak bila ni yang pakcik mula minat untuk mengumpul barang-barang lama ni? Mula mengumpul tahun 95. 95? Ya. Beliau membeli semua barangan antik ini dari Johor sampailah ke Pahang semata-mata ingin mendapatkan barangan yang beliau idamkan selama ini. Namun sampai ke hari ini, beliau masih lagi kempunan untuk membeli sebuah kereta antik.
Boleh. Ha? Boleh. Dia punya tu cucuk. Inilah sukan motocross yang menjadi kegilaan remaja di Felda Lepaheli 1. Baguslah kalau remaja-remaja sekarang ini mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Ditambah pula di Felda Lepaheli 1 ini memang telah disediakan lita lumba untuk mereka. Jadi janganlah anda semua berempit pula kan di jalan raya. Kalau tak membazir je lah buat lita lumba ni kan. Kelab Motor Lasak Pahang yang diketuai oleh Encik Azmi bin Ismail, 55 tahun, memainkan peranan utama untuk membantu mereka yang ingin bergiat aktif dalam sukan lasak seperti motocross ini. Kelab yang ditubuhkan 5 tahun lalu ini menarik seramai 115 orang ahli. Inilah saya tengok belakang saya ni sebenarnya ada macam budak kecil pun ada ada. Peringkat usia dia mesti dari kecil sampai ke dewasa. Yang kecil tu berapa usia dia? 8 tahun lah. Oh, 8 tahun 8 dah. Yang 8 tahun tu macam mana dia boleh menunggang motocross ni? Mula-mula dia bawa motor Ajis buat motor biasa. Motor biasa motor RG. Lepas tu? Lepas si ayah ni beli motor satu. Baru lagi dalam sebulan Sebulan Sebulan. Adik tu baru sebulan. Baru sebulan? Baru sebulan. Kiranya atas ni apa ayah yang ajar lah dia orang ni. Bukan yang sendiri. Jadi dia orang ni ajar dekat Lita ni lah. Ada Lita masing-masing. Oh, ada Lita masing-masing. Jadi Lita ni sebagai apa? Kalau dia main radar sini, sini lah. Oh, kiranya ada Lita lain lah selain daripada ni. Ada antara pelumba-pelumba di Felda Lepaheli 1 ini telah memenangi kejohanan-kejohanan besar seperti Johan di Terengganu pada tahun 2007 dan naik Johan beberapa kali di dalam kejohanan peringkat kebangsaan. Kalau anda ingin mempelajari teknik tunggangan sukan motocross ini, bolehlah menghubungi Encik Azmi di talian 014 8488 695. Saya nampak bahawa komuniti Satu Malaysia Ulu Lepah ni telah memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat dalam kawasan Dua Lepah, khususnya di Ulu Lepah, di mana di dalam kawasan ini terdapatnya masyarakat orang asli, masyarakat Cina, India dan juga Melayu, di mana dari segi gabungan ini dapat kita